A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita lagi pada malam ini. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya bukakan majlis pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu lagi pada minggu yang seterusnya di dalam kuliah online secara mingguan. InsyaAllah pada minggu ini kita akan membincangkan dua tajuk jika ada kesempatan. Di mana tajuk yang pertama akan dibentangkan oleh Ustaz Sinar, panel yang pertama iaitu contoh pengembangan teknik ruqyah, rujukan kepada kitab Syekh Abu Al-Bara Usama bin Yasin Al-Ma'ani yang akan dibentangkan oleh Ustaz Sinar. Dan insyaAllah jika ada ruang masa dan kesempatan bergantung atas topik yang pertama, saya akan membentangkan pula topik yang kedua mengenai jin asyik. Okay, so insyaAllah kuliah online kita agak fleksibel, di mana pengisian tajuk tu tak ada masalah. Yang paling mustahak adalah pengisian ilmu, sebab ada masa dan ketika kita perlu membentangkan sesuatu tajuk tu panjang, memerlukan penjelasan supaya lebih faham. So insyaAllah saya sebagai panel dan moderator tak ada masalah untuk tajuk yang kedua. Tajuk yang kedua ni sebagai backup saja insyaAllah. Jika ada tajuk yang pertama ni, contoh pengembangan teknik ni walaupun saya tak tengok lagi slide dia, tapi pada bayangan saya tajuk ni sangat penting, di mana teknik-teknik asas di mana kita menyentuh, memicit, mengusap, menghembus dan sebagainya itu akan dikembang-kembangkan lagi. So rujukan utama kita hanyalah sekadar menyentuh, mengusap, meniup dan sebagainya. So di mana kaedah-kaedah ni akan dikembang-kembangkan oleh perawat berdasarkan pengalaman masing-masing lah, berdasarkan pengalaman dan kajian masing-masing. So insyaAllah tajuk ni dia kalau tanya saya lebih khusus kepada, agak fokus kepada perawat. Kalau pesakit pula, pesakit yang dah faham akan ruqyah mandiri teknik asas, insyaAllah teknik ni saya rasa tajuk ni akan memberi lebih impact lah. Walaupun saya tak tengok lagi tajuk dia tu, tapi saya dapat rasakan apa yang akan dibentangkan oleh Ustaz Sinar. Okey, tanpa saya membuang masa dengan lebih lanjut, saya menyerahkan majlis kepada Ustaz Sinar. Okey, silakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Coach. Terima kasih semua yang hadir. Malam ini kita ada tajuk yang menarik daripada teknik-teknik asas yang pernah kita bentangkan dalam kuliah-kuliah yang lalu. Sekarang kita berikan contoh bahawa teknik asas itu bukan sekadar basic. Dia boleh masuk ke advanced level yang lebih tinggi, tetapi masih menggunakan teknik asas. Dia menjadi advanced level berdasarkan pengalaman seseorang itu. Seperti Syekh Abu Al-Bara, dia telah berpengalaman lebih 30 tahun dalam dunia ruqyah. Beliau adalah orang Jordan dan pernah datang ke Malaysia, ke Sabah pernah, ke Selangor pernah untuk mengajar ilmu ruqyah syariah. Dan saya sendiri ada belajar dengan beliau secara berdepan, dan kitab beliau saya ada beli dan beliau sendiri menandatangani kitab tersebut untuk saya. Alhamdulillah. Jadi kita akan lihat bagaimana teknik asas berkembang. Sekarang saya akan buka slide dahulu.
Okey. Kiranya kita bermula tadi pukul 9 lebih sikit, mungkin kita boleh tamat awal dan kuliah kedua. Tapi saya cuba, saya sudah padatkan topik kuliah ni. Semoga kita dapat selesai lebih awal untuk kita dapat kuliah seterusnya, ataupun kita kalau tidak kupasannya agak panjang, kita boleh masuk ke sesi soal jawab. Okey, kita terus kepada slide seterusnya. Seperti yang saya beritahu tadi, kuliah kita malam ini ada melihat teknik-teknik asas ruqyah syariah yang kita lihat contoh-contoh yang boleh dikembangkan untuk menghadapi berbagai situasi. Teknik-teknik ini berdasarkan teknik yang diajar oleh Syekh Abu Al-Bara' Usama bin Yasin Al-Ma'ani dalam bukunya bertajuk Ruqyah Syariah, Panduan Syarak dan Batasan-Batasan, siri 2. Dia ada 2 siri, siri pertama, siri kedua. Dua-dua saya ada, dan dua-dua kitab itu ditandatangani oleh guru saya, Syekh Abu Al-Bara', waktu beliau berada di Kota Kinabalu, Sabah. Seperti yang dalam gambar itu, itulah buku beliau. Buku beliau, walaupun buku beliau ni adalah ringkasan, diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan dalam bentuk ringkasan dan memang digunakan untuk kuliah-kuliah, tetapi isi kandungannya sangat padat. Cuma sama ada orang faham atau tidak, sebab sebahagian huraian ini bukan mudah untuk orang faham kecuali orang ada asas dalam ilmu ruqyah syariah. Jadi malam ini saya akan sampaikan dalam bahasa yang sepatutnya lebih mudah difahami. Okey, seterusnya Coach Kamarul dapat membaca apa yang ingin saya sampaikan walaupun beliau belum melihat slide, iaitu dulu kita ada kuliah, ada saya senaraikan beberapa teknik asas dalam ruqyah syariah. Yang teknik ini boleh digunakan untuk ruqyah mandiri dan boleh juga digunakan untuk meruqyah saudara mara, isteri, anak. Dan malam ini saya akan tunjukkan bahawa daripada teknik asas ini kita boleh kembangkan. Jadi teknik asas ini yang pernah kita sampaikan ada lebih kurang 8. Ini saya sebutkan secara ringkas sebab pernah dibentangkan dalam kuliah yang lalu. Boleh tengok nanti ulang kaji di channel Coach Kamarul di YouTube yang menerangkan berkenaan ruqyah ni asas, teknik-teknik asas ruqyah syariah. Okey, yang pertama kita membaca ruqyah lalu tiup nafas ke air dan air itu kita boleh minum atau mandi. Kedua, kita baca ruqyah di hadapan pesakit tanpa tiupan nafas, tanpa sentuhan. Yang sesuai kita baca terhadap pesakit perempuan jika peruqyah lelaki. Ketiga, baca ruqyah dengan sentuhan tapak tangan di tempat sakit atau di atas kepala. Keempat, ruqyah dengan tepukan ringan ke bahagian tubuh pesakit. Kelima, ruqyah dengan usapan atau sapuan ke bahagian tubuh pesakit. Bagaimana mengusap di belakang ke di tangan. Itu kalau nak tengok betul-betul tekniknya, hadirlah ke kursus secara berdepan yang dianjurkan oleh Coach Kamarul di Pahang. Keenam, ruqyah dengan picitan atau pijatan. Dalam bahasa Indonesia, pijatan ke atas bahagian tubuh pesakit. Ketujuh, ruqyah dengan tiupan nafas ke arah pesakit. Kelapan, dengar MP3 bacaan ruqyah. Okey, saya ringkaskan sahaja sebab ada kuliah khusus tentang ini yang pernah disampaikan dalam kuliah online kita dan boleh ulang kaji tengok YouTube. Okey, seterusnya kita akan pergi melihat contoh-contoh situasi sakit dan bagaimana teknik-teknik asas itu boleh digunakan untuk berbagai situasi. Jadi yang pertama ini, sekiranya seseorang itu sakit, jin
berada di kepala dan berpengaruh pada pasien cara Indonesia atau pesakit. Pesakit tahu rasa sakit kepala, bila dibacakan ruqyah pesakit kerasukan, dia dikawal diri dia oleh jin. Biasanya jin yang mengawal diri pesakit yang kerasukan ini berada bersembunyi di bagian kepala, di bagian otak, di bagian kalau titik acupuncture dikatakan di bagian third eye. Jadi bagaimana kita meruqyah menggunakan teknik-teknik satu, bagaimana kita meruqyah? Oke, kita tengok situasi pertama ini, cara-cara meruqyah, dan saya perlu bagi tahu apa yang saya ajar ini bukan ini yang satu-satunya tekniknya. Banyak lagi teknik, cuma ini yang saya sampaikan berdasarkan ajaran Syekh Abu Al-Bara. Lepas itu kita boleh kembangkan, dan apabila kita sampaikan ajaran Syekh Abu Bara, bagi saya kita lebih yakin bahawa apa yang diajarkan tidak ada yang menyimpang. Sebab dikenali Syekh Abu Bara adalah peruqyah senior, merawat dengan ruqyah syariah. Jadi itulah saya ambil kaedahnya sebagai contoh. Okey. Jin yang ada di kepala dan berpengaruh pada pesakit ini, antara ciri-ciri atau tandanya apabila kita baca ruqyah, pesakit akan merasa sakit kepala yang luar biasa, melebihi migrain. Ada beberapa tindakan yang boleh kita lakukan untuk mengurangkan rasa sakit tersebut. Malah sakit itu boleh hilang dengan tindakan-tindakan kita. Apakah tindakannya, apakah tekniknya? Kita lihat slide selepas ini. Terusnya. Okey, begini teknik rawatannya. Kalau tidak dapat tangkap, faham secara terperinci malam ini, jangan bimbang, nota slide ini akan dikongsi juga nanti kemudian selepas beberapa hari daripada kuliah. Okey, pertama apabila kita baca ruqyah pesakit kerasukan ke, merasa sakit kepala yang amat sangat, maka caranya, tekniknya, pertama kita boleh membacakan ruqyah dan azan di telinga orang yang diganggu oleh jin tersebut. Kita juga boleh menyiram air ruqyah atau merenjis air ruqyah ke kepala orang yang diganggu jin itu, diiringi dengan bacaan bismillah dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi untuk menyembuhkan penyakit. Dan kita boleh letak air ruqyah itu dalam botol spray, kita boleh spray kepala pesakit. Kalau kita dari baldi kita siram terlalu basah pula, mungkin kita boleh guna botol spray yang kita boleh beli botol spray kosong contohnya di kedai Mr. DIY, dan kita masukkan air ruqyah sana, kita spray ke wajah atau ke kepala pesakit. Dan antara doa yang kita boleh baca seperti yang ditunjukkan dalam skrin, doa ini adalah doa hadis Nabi. Jadi tidak risau mengamalkan. Kita baca dapat pahala. Walaupun lambat sembuh, kita akan dapat pahala baca doa daripada hadis Nabi berbanding kita baca jampi mantra, mambang kuning, mambang biru, mambang si mambang, doaku panah marifatku panah gunung-gunung runtuh. Itu belum tentu berkesan dan kita tidak dapat pahala, dan silap-silap sekiranya ada bahasa itu tidak diketahui maknanya, mungkin di dalam makna sebenar bahasa-bahasa itu, terutama bahasa-bahasa kuno, mungkin ada terselit, sebenarnya kita menyeru memanggil jin. Jadi lebih selamat, lebih meyakinkan kita baca doa yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Kita baca belum sembuh pun, tapi kita akan dapat pahala baca doa daripada hadis Nabi. Okey, ini doa dia, saya akan sebutkan. Mungkin kalau kita ada masa dalam slot sesi soal jawab, mungkin saya boleh terus nanti ijazahkan doa ini. Iaitu kita baca 3 kali ulang, lepas itu saya katakan saya ijazahkan, dan para peserta di rumah masing-masing tanpa perlu buka mikrofon menerima, mengatakan saya terima ijazahnya. Okey. Doa, antara doa yang boleh dibaca, tidak semestinya doa ini, doa yang disarankan oleh Syekh Abu Al-Bara, dan dia pernah mengajar ini waktu datang ke Sabah.
yaitu As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyak. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyak. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Yang maksudnya, dan lebih bagus baca satu doa, terutama doa hadis Nabi ini, kita tahu makna doa itu. Doa itu bermakna, aku bermohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan pemilik aras yang agung, agar menyembuhkanmu. Doa tersebut diajar Nabi perlu dibaca 7 kali ulang. Doa ini adalah hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Ada sambungannya, kita tengok slide seterusnya. Kalau kita tidak ingin baca doa tadi, boleh juga baca doa lain daripada hadis Nabi juga, seperti contoh yang ada di depan skrin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang berbunyi Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma hajidu wa hu hazir. Baca 3 kali ulang Bismillah, lepas tu baca ayat doa tersebut. Dan saya ingatkan, doa ini banyak riwayat. Doa-doa ini banyak riwayat. Mungkin satu riwayat, sebutan doa ini ada berbeza sedikit dengan riwayat daripada hadis dari riwayat oleh imam yang lain, imam hadis. Jadi tidak ada masalah kalau ada perbezaan sedikit bacaannya. Sebab doa-doa seperti ini ada beberapa riwayat, jalur riwayat hadis, dan ada masanya ada perubahan sedikit daripada sebutan. Riwayat imam ni mungkin berubah sedikit riwayat sebutan, dan satu imam ni ada berubah sedikit, tapi maknanya sama, tidak ada makna yang jahat. Sebab ini hadis Nabi, doa hadis Nabi daripada hadis yang sahih, maknanya memang yang baik. Seperti yang kita lihat ini, makna hadis doa ini adalah, pertama kita sebut nama Allah 3 kali. Dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Maksudnya seterusnya, aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya daripada penyakit yang aku deritai dan khawatiri. Saya ulang balik baca doa tersebut dalam bahasa Arab. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma hajidu wa huwazir. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma hajidu wa huwazir. Untuk pengetahuan, tidak ingat pun tidak apa. Salah satu lagi bacaan yang ada berbeza sedikit lafaznya seperti berikut. Setelah baca 3 kali Bismillah, A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma hajidu wa huwazir. Ada berbeza sedikit, itu pun daripada hadis Nabi, berbeza sedikit lafaznya. Jadi boleh guna mana-mana. Kalau kita sudah belajar satu bacaan itu berbeza lafaz, yang penting ya daripada hadis Nabi, boleh guna lafaz itu. Tidak semestinya guna lafaz seperti yang contoh diberikan. Yang contoh saya berikan ini adalah lafaz daripada hadis riwayat Imam Muslim. Setelah kita baca doa itu, kita pun baca ruqyah juga sambil mengetuk-ngetuk perlahan dahi pesakit. Ketuk perlahan-lahan. Perlahan-lahan, tidak perlu terlampau agresif. Tidak perlu seperti Bruce Lee memukul begitu. Jangan buat begitu. Ketuk perlahan-lahan saja. Kalau pesakit itu wanita, peruqyah lelaki, ambil alat, kayu ke, pensel ke, ketuk-ketuk. Seterusnya, dahi pesakit itu boleh diolesi, bahasa Indonesia, atau disapu dengan minyak zaitun atau misik putih. Misik putih ini adalah juga nama kepada minyak wangi kasturi putih yang sudah dibacakan ruqyah sambil terus membaca ruqyah ke atas pesakit. Kalau di rumah kita cuma ada minyak kasturi hitam, nak tanya, bolehkah guna minyak kasturi hitam? Boleh juga.
Ha. Jadi kalau yang disarankan oleh Syekh Abu Al-Bara minyak kasturi putih. Tapi jika ada minyak kasturi hitam sahaja boleh juga guna. Atau tidak ada minyak kasturi hitam, hanya ada minyak zaitun, boleh guna minyak zaitun. Jadi inilah antara rawatan dia jika jin mengganggu kepala pesakit sehingga pesakit sakit kepala yang amat sangat. Terusnya situasi kita lihat pula situasi jin jahat yang mencekik mangsanya, iaitu mencekik pesakit. Bila kita baca ruqyah, pesakit kata ada dia seolah-olah tercekik atau dia kata macam susah sakit di leher dia, atau ada tu yang kerasukan tangan dia sendiri. Jin tu berkata-kata saya bunuh dia. Terus tangan pesakit itu sendiri mencengkam lehernya, dia mencekik lehernya sendiri. Jadi berbagai situasi cara menangani berdasarkan pengalaman. Jadi bagus selalulah ikut peruqyah berpengalaman pergi meruqyah. Kalau berminat ingin belajar ruqyah secara mendalam. Jadi ini saya ajar basic dia macam mana dikembangkan. Orang yang dah faham ruqyah mandiri, yang pernah dah meruqyah isterinya, anak-anaknya, bolehlah belajar daripada apa yang disampaikan ini untuk dicuba diamalkan terhadap isteri dan anak atau sesiapa dari keluarga yang sakit. Jadi bagaimana caranya, tekniknya? Pertama kita lihat biasanya ciri-cirinya, petandanya orang ni terasa seperti sukar bernafas atau seperti yang saya sebutkan tadi. Kita baca ruqyah, pesakit kata dia seolah-olah ada benda nak keluar tapi tersangkut di leher dan sebagainya. Jadi cara atau tekniknya merawatnya kita boleh pilih. Banyak pilihan, kita boleh pilih mana yang sesuai. Buat pilihan satu tidak dapat, buat pilihan kedua. InsyaAllah dari banyak-banyak pilihan itu akan ada yang berkesan. Antaranya yaitu pertama, kita meniup nafas ke mulut pasien atau mulut pesakit dengan jumlah yang ganjil. Kenapa ada jumlah yang ganjil? Bukan bacaan jumlah ganjil, tapi meniup nafas dengan jumlah ganjil. Itulah yang diajar dalam kitab Syekh Abu Al-Bara. Boleh tiup sekali, 3 kali, suruh pesakit buka mulut, tiup. Cuma kita kena ingat, kalau pesakit itu anak kita sendiri, silakanlah tiuplah nafas ke mulut anak kita. Tapi kalau kita merawat pesakit itu langsung tidak ada kaitan saudara dan kita kena ingat, cara ini hanya sesuai jika kita mengenali pesakit dan keluarga pesakit dan minta maaf, nafas perawat tidak berbau busuk. Kalau nafas perawat berbau busuk, suruh pesakit buka mulut, dia hembus, dan bukan sekadar dia tiup nafas, dia ludah lagi ke mulut pesakit, silap-silap pesakit akan pengsan. Jadi kena ukur baju di badan sendiri. Kalau nafas tu kita ada penyakit nafas yang berbau, janganlah buat teknik ini. Sebab kita pentingkan keselamatan pesakit, bukan kita pentingkan keegoan kita nak nampak hebat di depan masyarakat. Dan ada pilihan lagi teknik lain, yaitu kita lihat teknik kedua, kita boleh memberi pesakit minum air yang telah diruqyah. Sama ada pesakit minum atau kita spray air ruqyah itu di tangan kita, kita sapu-sapu di leher pesakit. Atau kita terus dari spray itu kita spray leher pesakit. Teknik ketiga, kita boleh menepuk-nepuk ringan leher bahagian depan, dalam bahasa Indonesia tenggorokan atau bagian kerongkong, sambil terus meruqyah. Dan ingat, ini mesti menepuk ringan, bukan menepuk terlalu kuat. Siapa ada belajar seni bela diri, karate, taekwondo, tahu bagian kerongkong tidak boleh dipukul kuat, boleh mengakibatkan fatal, kecederaan, malah boleh membawa maut. Jadi
tepuk perlahan-lahan, tepuk perlahan-lahan. Jangan tepuk kuat. Tepuk kuat, pesakit mati, bersiap sedialah masuk penjara, didakwa di mahkamah, boleh kena penjara seumur hidup atau kena gantung sampai mati. Jadi berhati-hati. Kita pentingkan keselamatan pesakit, bukan nak menunjuk kehebatan ilmu kita. Kita tidak hebat. Ilmu ini kita belajar. Ilmu yang Allah ajar kepada kita. Ilmu bacaan Quran. Bukan untuk kehebatan, tapi untuk membantu masyarakat. Kalau sudah tindakan kita tidak membantu, makin menerupkan, sebaiknya kita belajarlah mengawal diri. Jadi tepuk perlahan, bukan tepuk kuat. Ya, ingat balik kuliah dulu. Asas, prinsip-prinsip asas keselamatan pesakit perlulah diutamakan. Seterusnya, teknik seterusnya, kita boleh membaca bismillah. Dan apa-apa tindakan kita sebaiknya baca bismillah dulu dan memercikkan air di dada pesakit. Atau spray air ruqyah di dada pesakit dan memicit dada pesakit atau menekan-nekan atau mengusap dengan menggunakan minyak zaitun atau minyak misik putih, yaitu kasturi putih. Dan ingat lagi sekali, sepatutnya kalau orang yang ikut kuliah ruqyah online kita setiap minggu dari yang lalu, dari tahun lalu, dah tahu perkara ini, pernah dibangkitkan, pernah diingatkan. Tapi kita faham, ada peserta yang baru hadir, tidak pernah menghadiri kuliah-kuliah yang lalu. Jadi saya ulang balik etika dalam rawatan ruqyah syariah. Jika peruqyah dan pesakit sama jantina, bolehlah sapu-sapu dada. Tapi jika peruqyah lelaki, pesakit wanita, pesakit itu bukan istrinya, maka tidaklah sesuai peruqyah pergi sapu-sapu dada pesakit. Jangan jadi macam di video yang saya share tu. Pengurut tu bukan sekadar sapu leher, sapu-sapu dekat kemaluan wanita tersebut. Dan tidak baiknya lagi ada orang ambil video dan sebarkan. Dalam ruqyah syariah tidak boleh sentuh lelaki perempuan bersentuhan yang bukan mahram. Jadi kena ingat itu etika. Okey, kita pergi ke seterusnya. Situasi apabila jin yang jahat, yang zalim, terutama jin, maksudnya jin yang masuk ke tubuh manusia, merasuk tubuh manusia, membuat pesakit itu rasa jari-jarinya lumpuh, jari-jari kakinya lumpuh, kejang atau lumpuh, macam susah digerakkan. Jadi bagaimanakah teknik merawatnya? Tetap juga kita menggunakan teknik-teknik asas. Dan ciri-cirinya, biasa pesakit tidak dapat menggerakkan jari-jari tangan dan kaki. Ini biasa saya jumpa situasi begini. Jadi caranya, tekniknya, antaranya yaitu pertama, mengetuk-ngetuk jari yang lumpuh tersebut dengan kayu kecil. Ketukan yang dipikirkan tidak menyakiti pesakit sambil terus membaca ruqyah. Kita boleh guna kayu guasa, kita boleh guna ranting, kayu bidara, ataupun pensel. Kan? Kita ketuk-ketuk sambil baca ruqyah, sambil baca Al-Fatihah, sambil baca ayat kursi, kita ketuk-ketuk ya. Memang berkesan. Nampak macam simple. Nampak macam permainan kanak-kanak semata-mata. Tapi selalu peruqyah-peruqyah buat teriak-teriak jin tu. Jin yang merasuk tu teriak-teriak kesakitan. Dan lepas tu nanti mau keluarlah bila dia tidak tahan. Tidak perlu pukul kuat. Jin makhluk halus. Jangan pukul kuat. Kita pukul kuat, jin itu keluar dari tubuh pesakit, kita pukul kuat, pesakit yang kena. Dan saya pernah ceritakan dahulu bahawa ada pesakit mati dibelasa oleh perawat.
Dia kata yang dia belasa itu jin. Jadi jin itu dia nak akan keluar. Jadi akhirnya pesakit wanita itu tidak lagi meronta-ronta kerasukan, diam-diam. Perawat muda itu pun, perawat itu mengatakan, saya tak pasti muda atau tidak, berlaku di tanah Arab, mengatakan bahwa jin dah keluar. Tapi apabila keluarga periksa, bukan sekadar jin dah keluar, nyawa pesakit wanita pun dah keluar. Dan tak tahu apa berlaku lepas tu, mungkin perawat tu akan dibuat laporan polis dan mungkin akan ditangkap lah, menyebabkan kematian. Jadi gunalah akal fikiran apabila merawat. Jangan ikut syok sendiri. Terusnya, kita boleh membaca bismillah sambil mengoleskan atau menyapu minyak zaitun atau minyak misik putih, kasturi putih yang telah diruqyah pada jari-jari yang lumpuh tersebut. Ini biasa juga saya lakukan. Dan seterusnya, cara yang ketiga, bolehlah meniup nafas kita pada jari-jari yang lumpuh tersebut secara khusus atau di mana-mana sahaja tubuh badan pesakit, di belakang, di bahu, di kepala yang kita rasakan perlu. Pertama, apabila kita tidak ada minyak kasturi, kita tidak ada minyak zaitun, tiba-tiba pelajar di sekolah, kita cikgu, pelajar di sekolah kita kerasukan dan kerasukan yang tidak terlalu agresif dan dia kata jarinya lumpuh, kakinya lumpuh, kita boleh baca dan hembus nafas ke arah tubuh badan orang yang kerasukan tersebut. Seterusnya, situasi pula jin yang mengganggu pesakit itu membuat pesakit muntah yang terlalu banyak. Biasa kalau kita baca ruqyah, orang pesakit boleh muntah. Itu perkara biasa. Muntah, sediakan bakul plastik, dia muntah. Tapi yang ni, yang teruk, dia muntah terlalu banyak. Sampai setengah bali dia muntah. Jadi kita risau juga kalau dia muntah siap keluar soma dari tubuh badan dia, muntah darah lagi, kita risau keselamatan dia. Kalau betul-betul risau, hospital berdekatan, bawa lah ke hospital. Tapi antara cara dia, kita boleh cuba apabila kita baca ruqyah orang muntah terlalu banyak. Beginilah teknik dia yang akan saya sampaikan. Ciri-cirinya yaitu muntah berulang kali dengan banyaknya. Cara merawatnya, teknik rawatan ialah kita boleh meniup nafas setelah kita baca ruqyah ke mulut pesakit. Ini yang diajar oleh Syekh Abu Barak. Saya biasanya tidak payah, kalau saya meniup saya tidak perlu suruh pesakit buka mulut dan saya hembus nafas ke mulutnya. Saya biasa hembus dari jauh pun boleh, saya hembus ke kepala boleh, saya hembus di belakang, saya hembus nafas di belakangnya pun boleh. Tidak semestinya saya suruh buka mulut. Tapi apa yang diajar dalam kitab Syekh Abu Barak, dia kata buka mulut, hembus. Dan seperti saya ingatkan seperti tadi, kalau kita tahu-tahulah kalau nafas kita ni berbau, tak perlulah kita hembus nafas kita ke mulut pesakit. Jawab, saya pernah ada orang mengadu pada saya, pesakit mengadu. Sebab apabila kami merawat ramai-ramai kan, dia kata ada peruqyah tu baca muka di sini, pesakit perempuan, muka atau peruqyah di sini, baca kuat-kuat. Dia tidaklah kononnya hembus nafas, tapi dia baca, bayangkan kalau mukanya di sini, memanglah nafas dia itu akan terhidu oleh pesakit. Dan pesakit bukan kerasukan penuh. Lepas sudah selesai itu, pesakit perempuan muda, dia tidak bagi tahu lah dia malu, tapi dia bagi tahu ibu dia yang komplain, yang mengadu kepada saya setelah beberapa hari berlalu. Saya pergi jumpa keluarga tu dia kata adakah peruqyah tu dia terlalu rapat. Dia lelaki, anaknya perempuan, terlalu rapat lagi, nafasnya berbau, nak pengsan, tercium, terhidu. Jadi sedar-sedar dirilah kita tengok kita punya kelemahan di mana. Yang penting kita utamakan keselamatan pesakit. Saya pernah merawat
Membaca ruqyah pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab saya baca di unit ICU, unit kecemasan. Dan pesakit itu adalah saudara saya sendiri. Datang sebab ada ciri-ciri bahwa dia ada penyakit ganjil. Sebab dia boleh nampak manusia berkepala binatang. Dan badan manusia dia nampak bengkok macam Z. Tapi bagi di hospital yang tahan, mereka membuat kesimpulan dia mungkin ada kena sakit mental. Jadi saya baca perlahan-lahan, satu untuk niat merawat dan juga tengok reaksi dia. Apabila dia mulai bereaksi agak agresif, satu saya risau keselamatan dia. Kan? Terus dokter pun datang nak ikat dia di katil dan saya pun tengok itu ICU. Macam mana pula pesakit-pesakit lain sebelum menyebelah. Jadi saya pun berhenti membaca ruqyah. Saya baca perlahan-lahan, saya dalam hati, hampir-hampir dalam hati. Saya pun berhenti. Kita pentingkan keselamatan pesakit dan juga orang persekitaran. Dia dirawat kemudian selepas dia dikeluarkan daripada hospital. Okey, seterusnya, teknik seterusnya, kita boleh membaca bismillah sambil menyapu dada pesakit dengan minyak zaitun atau minyak kasturi putih yang telah diruqyah. Dan tetap juga prinsipnya sama, lelaki tidak boleh menyapu dada pesakit perempuan yang bukan isteri dah. Seterusnya, sambil terus membaca ruqyah, bolehlah menepuk-nepuk dada dan belakang pesakit. Ingat, tepukan ringan, bukan kuat. Tepuk ringan. Bukan tepuk seperti Bruce Lee, seperti Chuck Norris, seperti Jackie Chan melawan. Begitu melawan, nanti kesakitan. Kalau pesakit tulangnya rapuh, patah tulang, bersiap sedialah ditangkap polis. Jadi tepuk ala kadar. Sedap kata, ada perawat kata sesedap rasa. Sebab jin ini makhluk halus. Kalau kita tepuk dia dengan bacaan ayat Quran, kita baca ayat Quran, walaupun tepukan itu ringan, dia akan terasa sakit. Kita tumbuklah dengan tumpukan karate, tendangan taekwondo ke dada pesakit. Tapi buat dengan perasaan marah, dengan perasaan ego, tidak ada baca ayat Quran, itu jin senyum-senyum saja tuh. Yang kesakitan tubuh pesakit. Jadi kena paham. Itulah penting belajar ilmu ruqyah ini dari asas sampai seterusnya kepada peringkat-peringkat yang lebih advanced level. Kalau di tengah-tengah belajar, itulah yang tidak ada belajar awal-awal asasnya, itu yang jadi tersilap cara, tersilap teknik, tersilap pemahaman. Jadi penting istiqamah belajar ilmu ruqyah. Oke, seterusnya kita juga boleh menggunakan teknik membaca bismillah sambil memberi minum pesakit dengan air yang telah diruqyah. Kan menampakkan cara-cara asas tetapi boleh untuk merawat sakit-sakit situasi-situasi yang lebih teruk. Bukan sekadar sakit biasa tapi muntah terlalu banyak, sakit kepala yang terlalu kuat dan sebagainya. Kita masih boleh guna teknik asas untuk situasi-situasi advanced level. Itulah penting belajar asas. Macam juga kita taekwondo, karate do. Ada orang dah talping yang black belt. Sebelum dia sampai ke black belt, dia memang belajar asas. Macam mana cara menumbuk, macam mana cara menendang. Dia tidak akan sampai level black belt kalau dia tidak belajar asas. Cara menumbuk, cara menendang, cara melangkah, cara mengelak. Jadi asas itu penting. Termasuk dia dalam ruqyah syariah. Okey, seterusnya kita juga boleh memberi pesakit minum sesudu madu asli. Madu yang inilah yang kita beli di kedai, yang selalu berjual di kedai herba atau kedai India Muslim. Okey. Jadi itu cara-cara untuk kita merawat pesakit yang muntah terlalu banyak.
Kita perlu melihat pula situasi seterusnya. Ada situasi pula jin mengakibatkan pesakit terasa jantungnya sempit dan lelah, sakit. Ciri-cirinya biasa semasa diruqyah, pesakit terasa jantungnya macam sempit atau seperti ditekan, seperti dipicit. Macam sesak nafasnya dia terasa. Itu antara ciri-ciri yang dirasa oleh pesakit. Jadi apa kita perlu buat? Tenang, jangan panik. Kalau boleh bawa ke hospital, bawalah ke hospital. Tapi kalau pesakit itu pun kerasukan, mungkin kita boleh cuba cara yang seperti diajar ni. Alhamdulillah jika berkesan. Jika tidak berkesan, maka asah lagi ilmu tu. Seperti pisau tumpul, barang tumpul apabila diasah selalu dia akan menjadi tajam. Okey, teknik-tekniknya, teknik rawatan adalah seperti berikut. Meniup nafas ke mulut pesakit, sama juga teknik asas. Cuma perlu disesuaikan. Ada yang boleh dibuat teknik ini, ada yang tidak boleh dibuat berdasarkan situasi. Kedua, membaca bismillah sambil memberi pesakit minum air yang telah diruqyah. Sama juga teknik asas. Seterusnya membaca bismillah dan memicit atau menyapu dada pesakit menggunakan minyak zaitun atau minyak misik putih, iaitu minyak kasturi putih yang telah diruqyah, dibacakan ruqyah. Dan kita lakukan ini sambil kita baca ruqyah. Katakan pesakit duduk di depan kita, ada keluarganya. Kita baca ruqyah, terus pesakit kata dia rasa macam sesak nafas. Dia rasa seperti jantung dia dipicit. Nah, kita lakukanlah ini. Kita kalau kita ada bawa minyak zaitun atau minyak kasturi, kita sapulah. Ada kan minyak kasturi dalam bentuk roll on, kita sapu ke dada pesakit. Katakan pesakit itu pun lelaki, perawat pun lelaki. Ataupun kalau pesakit itu seorang perempuan, kita boleh suruh bapaknya atau ibunya sapu. Cuma kita jangan pandanglah, kita toleh ke tempat lain, nanti ibunya yang akan oleskan, sapukan minyak kasturi putih itu ke dada pesakit. Atau ada suaminya yang sapukan. Gitu. Dan kalau di rumah mereka pun ada minyak tuh. Kalau tiada, kita pun tidak bawa, gunakan cara-cara lain. Oke. Terusnya, ada jin yang suka membuat pesakit pengsan atau tertidur. Ini biasa saya jumpa juga situasi begini. Semasa kita baca ruqyah, tiba-tiba pesakit pengsan. Atau baca ruqyah, tiba-tiba pesakit baring di lantai tidur. Ini perkara yang biasa berlaku. Jadi apa kita perlu buat? Ini antara perkara yang kita boleh buat. Pertama, kita mengusap wajah pesakit dengan air yang telah diruqyah. Atau kita spray dengan air ruqyah. Kedua, kita menepuk-nepuk ringan belakang dan dada pesakit apabila peruqyah dan pesakit sama jantina, tentunya lelaki dan lelaki. Ataupun kita boleh baca ruqyah, suruh suami kepada pesakit ataupun bapa kepada pesakit yang atau ibu kepada pesakit yang menepuk belakang pesakit. Itu pun boleh juga dilakukan. Cara begitu. Kalau bukan mahram, kita tidak boleh sentuh. Kalau peruqyah lelaki, perempuan tu bukan mahram kita. Jangan cari kesempatan, coba sentuh. Terutama bila pesakit itu comel-comel, di sana nanti ada tuh setan membisikkan. Apalagi peganglah, sentuhlah. Kalaulah pesakit itu jadi sakit pula bujang, jadi isteri. Bapak pesakit pun dah beritahu, Ustaz, ambillah anakku ni jadi isteri Ustaz. Jaga-jaga, kena talbis iblis, kena bisikan-bisikan. Kalau terpengaruh dengan bisikan-bisikan itu, nanti anda akan kalah. Lepas tu doa anda baca panjang berjela-jela pun tak makbul. Sebelum ni baca doa pendek, doa bismillahirrahmanirrahim pun pesakit boleh sembuh.
sakit, boleh hilang sakit, rasa sakit kepala. Tapi lepas tu baca berjela-jela panjang ayat surah Al-Baqarah penuh pun dibaca, sakit tidak sembuh. Sebab dah dikalahkan oleh setan yang menyerang kita, hati kita. Kita menjadi riak, menjadi ujub. Jadi berhati-hati. Okey, kita seterusnya, teknik yang seterusnya adalah kita membaca Bismillah, menyapu dada dan kening pesakit dengan minyak zaitun dan minyak kasturi putih yang telah diruqyah. Jika pesakit wanita bukan mahram kita, suruh suaminya yang buat, suruh bapaknya yang buat, suruh ibunya yang buat. Kita cuma baca kita Quran. Seterusnya membaca Bismillah dan memberi minum pesakit dengan air yang telah diruqyah. Teknik seterusnya peruqyah juga boleh menyiram pesakit dengan air dingin, bukan air panas, air yang dingin, yang tidak panas. Tapi ada masanya susah bawa pesakit, terutama yang kerasukan, ke kamar mandi, ke bilik mandi. Mungkin boleh gunakan itulah botol spray yang berisi air ruqyah, spray sajalah. Muka pesakit, tangan pesakit, kepala pesakit. Walau mungkin pesakit duduk di ruang tamu, gunakan botol spray. Seterusnya, setelah berbagai macam tindakan, kita lakukanlah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Itu semua kita lakukan, pesakit tetap tidak sedar, tetap tidur, tidak bangun-bangun. Pernah berlaku. Ada perawat yang tak tanati. Dia nak juga bangunkan pesakit. Dia pegang juga pesakit perempuan tu. Dia goncang-goncangkan juga pesakit perempuan tu. Dia tepuk-tepuk juga. Sampai dia terlupa. Dia peruqyah lelaki. Pesakit tu perempuan. Lawa lagi tu. Cantik lagi tu. Comeloteh. Dia terlupa. Biasanya ibu bapa pesakit akan berdiam diri. Sebab dia mengharapkan perawat merawat. Sepatutnya ibu bapa pesakit itu kalau dah nampak perawat macam tu, tegur. Itu hak seorang bapa menegur perawat yang sudah melebihi batas merawat anaknya. Saya pernah berlaku seperti itu. Simple saja. Waktu itu saya rawat secara online. Pesakit di luar negara, saya baca melalui, kalau saya tak silap, Google Meet ataupun Zoom atau WhatsApp punya video gitu kan. Dibangun-bangunkan pun tak bangun. Sakit itu tidur. Macam-macam kita boleh buat andaian lah. Jin itu sengaja menyebabkan pesakit tidur supaya tidak dengar bacaan Quran. Tapi kalau memang dah pesakit tertidur, jangan paksa. Jadi apa yang kita boleh buat, kita nasihatkan keluarga pesakit. Biarlah pesakit itu tidur. Itulah yang saya nasihatkan keluarga pesakit, bapak pesakit, abang pesakit. Biar pesakit tidur dan berehat. Tak ada masalah. Sebab nanti dia akan sedar semula tu. Dia akan sedar dia jarang sekali orang kerasukan berminggu-minggu. Dia mungkin tidur nanti esok beberapa jam kemudian atau esoknya dia akan bangun dan keadaan normal. Dia tidak lagi kerasukan. Jadi biarkan, cuma pantau. Keluarga pantau. Kalau tengah malam dah, sebaiknya bergilir-gilir ikut shift. Macam nurse di hospital. Abang ni shift dia. Lepas tu dah mengantuk, abang lain pula jaga. Ada mengantuk, bapak jaga. Kenapa? Takut-takut tidur, belum pun sampai subuh, anak yang kerasukan tu buka pintu, cabut lari. Masuk ke hutan dan sebagainya. Atau kalau bangunan apartmen tinggi, 5 tingkat, dia terjun dari tingkat, itu yang kita nak jaga. Keselamatan. Jadi, kena pantau, kena jaga. Tapi akan sedar. Kalau dah kita baca apa-apa ayat ruqyah, macam saya tu di online, saya tak boleh buat apa-apa. Saya ajar bapaknya ada sana, abangnya macam mana nak menyedarkan. Tapi pesakit tak sedar juga. Jadi saya kata biarkanlah. Takkanlah saya nak terbang, beli tiket hari itu juga terbang pergi ke negara sakit tu. Jadi kita jangan tenang-tenang saja. Sebab kita berdoa. Apabila Allah makbulkan doa kita, tapi bukan hari itu, tunggu nanti
setelah 1 bulan, setelah 3 bulan sesi meruqyah baru Allah sembuhkan. Alhamdulillah. Banyak bukti-bukti menunjukkan Allah makbulkan doa, tetapi dia tidak on the spot makbulkan doa itu. Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah untuk memberi kemenangan. Berapa tahun dia di Mekah hingga dia terpaksa berhijrah. Kemenangan hanya berlaku setelah beberapa tahun dia berdoa, iaitu apabila perang Badar berlaku, menang umat Islam. Dan Nabi berdoa lebih awal, bertahun-tahun sebelum itu di Mekah lagi. Allah makbulkan, tapi hanya beberapa tahun berlalu. 10 tahun berlalu, berhijrah ke Madinah, perang Badar, baru kemenangan pertama Nabi Muhammad SAW dalam peperangan. Nabi Musa juga berdoa. Setelah beberapa tahun berlalu, baru Allah bagi kemenangan, Fir'aun kena timbus laut. Bukan Nabi Musa berdoa sekarang, besok terus dia menang, Fir'aun terus kalah. Tidak. Beberapa tahun berlalu baru Allah tunaikan, laksanakan. Sebenarnya Allah dah terima doanya, tetapi pelaksananya bukan hari itu, hari dia berdoa. Jadi kita kena paham konsep doa ni. Jangan terburu-buru berdoa, tunggulah satu masa Allah akan nampakkan doa itu dimakbulkan. Jadi itulah, jangan paksa. Kalau kita meruqyah sekali, belum lagi nampak kesembuhan, jangan dipaksa. Ada tu yang kecewa. Kecewa, mesej saya tanya, kenapa gini, kenapa gini, kenapa dia tak kerasukan? Kenapa tu jin mentertawakan dia? Kenapa dia baca ayat Quran, jin tu mengatakan tajwid dia salah? Dia kata tenang, kita ruqyah syariah, konsepnya kita berdoa kepada Allah. Allah yang turunkan penyakit, Allah yang sembuhkan. Kalau tak sembuh lagi, malam kita baca, tenang, jangan paksa. Jangan paksa sampai 4 jam, 5 jam, 6 jam juga baca ruqyah. Kalau memang Allah tak sembuhkan hari itu, tak sembuhlah. Berehatlah, pulanglah ke rumah, berikan nasihat kepada keluarga pesakit, apa yang perlu dilakukan. Makan madu, sapu minyak zaitun, baca zikir-zikir tertentu. Jangan paksa. Pedulilah. Kalau itu jin yang merasuk, nak mentertawakan, tertawakanlah kita. Nak menegur kita baca ayat-ayat Quran, salah tajwid, betul ya. Saya senang saya kalau saya baca ayat-ayat Quran. Jin merasuk, mentertawakan saya, mengatakan bacaan saya salah tajwid. Saya kata kepada jin, oh kamu pandai ilmu tajwid, kamu ajar saya lah. Okey, saya akan baca ayat kursi ini 40 kali kah. Kamu perbetulkanlah di mana tajwid saya yang salah. Saya baca tak sampai pun 40 kali. Mungkin 10 kali kah, atau kurang dari itu, dah teriak-teriaklah jin yang mengatakan tajwid saya salah. Jin ini pakar dalam ilmu psikologi. Jadi jangan kena talbis iblis, jangan kena tipu daya iblis. Ada doa-doanya yang kita boleh baca untuk menghindari daripada terkena perangkap setan, terutama apabila kita merawat. Jadi inilah panduan-panduan untuk teknik perawatan jika jin membuat pesakit pengsan. Kita kepada penamat sudah kita buat kesimpulan. Alhamdulillah kita dapat mungkin sampaikan kuliah ini lebih awal. Mungkin coach dapat bagi lagi kuliah kedua, dan mungkin kita dapat sesi soal jawab yang lebih panjang, dan mungkin kita ada masa untuk saya ijazahkan 2 doa yang tadi saya sebut tadi dalam kuliah ini. Okey, kesimpulannya daripada contoh-contoh diberikan, nampak jelas teknik-teknik asas ruqyah syariah boleh dikembangkan berdasarkan berbagai situasi. Jangan pandang remeh, jangan pandang enteng, nampak teknik itu simple tapi sangat efektif. Kalau anda berulang kali merawat, ikut perawat berpengalaman, anda akan nampak teknik simple sangat berkesan. Orang boleh merawat dengan macam-macam, dengan batu sakti, dengan keris. Kita simple saja tapi berkesan, lebih efektif, power.
Pernah ada satu kisah, orang tu kerasukan. Memang kami di sebuah surau, rumah orang tu dekat surau. Jadi dia kerasukan lah. Terus ada lagi satu orang di surau tu, konon dia yang ingin merawat. Kami tak berapa kenal dia nih, dia bukan dalam grup kami Quranic Healing Sabah. Terus dia katakan, ini sayang. Tapi disebab dia biasa solat di surau tu kan, dia tak terbawa dia punya keris sakti itu. Keris pusaka. Dia kata kalau ada keris pusaka tu, dia boleh rawat pesakit yang kerasukan tu. Ada pesakit yang macam-macam lah pengalaman saya ada, jumpa pesakit yang tak pandai bahasa Inggeris, bila kerasukan pandai berbahasa Inggeris. Sebab jin yang masuk tu katakan dia kata dia dari Rom, dari Itali lah, dari Rom lah. Jadi yang situasi balik kepada contoh cerita tadi tu, kami biarkan dulu, lepas tu bila keluarga pesakit minta kami rawat, simple saja, baca Al-Fatihah, ayat kursi, berdialog sekejap dengan jin merasuk, settle. Jin cabut lari, pesakit pun sedar. Dan yang perawat yang dia kata sayang dia tiada keris dia bawa, dia tengah terdiam, tersipu-sipu malu. Dia perlukan keris untuk merawat. Kita tak payah bawa apa-apa, air ruqyah, tidak ada minyak zaitun, tidak, baca ruqyah depan pesakit, baca Al-Fatihah, ayat kursi, baca 3 qul, pesakit sembuh. Sebenarnya hebatnya, ruqyah syariah ini hebat. Ayat Quran sangat hebat, tidak ada dapat lawan ayat Quran. Ahli sihir yang paling top di zaman Fir'aun kah, jin ifrit kah, tidak dapat lawan ayat Quran. Tinggal siap macam mana kita baca ayat Quran, macam mana kita punya iktikad, di sana yang boleh menentukan efektif atau tidak, dan ada beberapa faktor lain yang pernah diterangkan dalam kuliah-kuliah yang lalu. Okey, kita teruskan kepada kesimpulan daripada contoh yang kita lihat. Dapatlah kita simpulkan bahawa teknik-teknik asaki boleh digunakan pakai dengan berbagai situasi. Teknik membuat ayat ruqyah boleh digunakan untuk menijis pesakit yang sakit kepala. Teknik air ruqyah juga, membuat air ruqyah boleh digunakan untuk mengusap wajah pesakit yang pengsan. Teknik tiupan nafas dan tepukan ringan boleh digunakan untuk merawat pesakit yang terasa tercekik oleh jin. Artinya, teknik-teknik asas ini boleh digunakan untuk merawat berbagai keadaan pesakit. Jadi jangan pandang remeh, nampak macam simple, tak perlu bertapa di gua untuk 40 hari, tak perlu pergi gunung ledang, tak perlu buat meditasi, melakukan samadhi. Berkesan insya-Allah. Tak perlu mengamal baca ayat Quran, apa zikir, selawat sebanyak 50,000 kali baru berkesan. Tak berkesan. Belajar setiap 2 hari, belajar ikut kursus pun dah boleh amal dan nampak keberkesanannya. InsyaAllah. Faham sama tak faham, saya beza saja. Faham, tak faham, yakin, belajar dengan guru yang betul, dapat keberkatan ilmu, insyaAllah menjadi berkesan. Kalau tak menjadi berkesan, ada sesuatu lah sebabnya itu yang hanya boleh dirungkai apabila berjumpa dengan peruqyah, berbincang, belajar sama dia secara berdepan. Jadi itulah kesimpulannya secara ringkas. Jadi penutupnya, teknik-teknik asas ruqyah syariah boleh dikembangkan berdasarkan berbagai situasi. Namun, pengembangan teknik tersebut mesti dalam batas yang tidak terkeluar daripada syariat Islam. Penting itu. Jangan pula nak terlalu mengembangkan, guna lagi teknik-teknik, kasih azimat, kasih wafak kepada pesakit. Atas dasar teknik boleh dikembangkan. Ya, boleh dikembangkan tetapi mesti ada had, itu tidak boleh bercanggah dengan syariat Islam. Maka itulah penutupnya. Dengan ini, slide terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta kerana
sering hadir kuliah. Kalau tidak sering hadir kuliah pun, terima kasih kerana hadir kuliah pada malam ini. Disampaikan oleh saya, Aki Sinar Ruqyah. Maka saya akan tutup slide ini. Okey, dengan ini saya serahkan majlis kita ini kepada Coach Kamarul Azli. Silakan Coach. Okay, terima kasih kepada Ustaz Sinar. InsyaAllah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Untuk slot kedua pada malam ni saya akan menyampaikan kuliah yang bertajuk Jin Asyik. So kuliah ni merupakan kuliah ulangan. So sebelum ni saya dah pernah memberi penerangan tentang Jin Asyik ni. Okey. So InsyaAllah hari ni saya akan repeat semula lah, sebab Jin Asyik ni antara topik yang bagi saya agak mendapat sambutan ramai. Ramai pesakit yang mengalami simptom-simptom dan gangguan jin asyik ni. Okay. So seperti yang saya nak jelaskan, hari ini saya akan membincangkan, menjelaskan tentang masalah gangguan jin asyik. So selalu kita dengar jin asyik. Apa itu jin asyik? So yang mula-mula sekali kita nak kena faham dahulu apa itu jin asyik. Jin asyik adalah jin yang jatuh cinta dengan manusia. Okey. Dia kena faham dulu, jin yang jatuh cinta dengan manusia. Bila jin ini sudah jatuh cinta dengan manusia, jin ini akan selalu bersama dengan pesakit tersebut, individu tersebut. Lebih-lebih lagi di saat individu tu tengah tidur. Terutama tak kisahlah waktu siang atau waktu malam. So biasanya jin asyik ni juga dia akan tinggal dan duduk di dalam tubuh badan orang yang dia cintalah, orang yang dia suka tu. Okey, gangguan jin asyik ni dia tidak semestinya berlaku hanya pada orang yang bujang saja. Gangguan jin asyik ni juga banyak juga kes yang berlaku pada yang dah berkahwin. So gangguan jin asyik ni kebanyakan kes majoritinya ramai pesakit perempuan yang kena. Tapi ada juga kes-kes yang terpencil pesakit lelaki juga terkena gangguan jin asyik. Okey. So ada beberapa faktor, ada beberapa sebab kenapa diganggu oleh jin asyik. So ada yang pertamanya jin tu sendiri tertarik ataupun jatuh hati kepada manusia tersebut. Ianya mungkin jin-jin yang liar lah, jin-jin yang daripada hutan, jin-jin yang daripada laut, dari tempat-tempat bangunan dan sebagainya. Jin tu sendiri yang jatuh cinta kepada manusia. Macam manusia jugalah, jatuh cinta pandang pertama. So ada berkemungkinan macam kita sendiri, kita ada tengok seseorang perempuan yang cantik, yang mungkin menyebabkan hati kita terpikat. Cinta pandang pertama orang kata. So begitu juga dengan makhluk jin, boleh jadi jatuh cinta dengan pandangan yang pertama tu. Okey, faktor yang kedua juga ada juga berlaku jin asyik akibat ain dan hasad dengki sesama manusia, sehingga jin tadi mengambil kesempatan untuk menetap ke dalam tubuh badan tersebut. Asalnya ain dan hasad daripada sesama manusia, tetapi jin tadi mengambil peluang, mengambil kesempatan atas masalah tersebut, lalu menumpang. Bila dia dah tumpang, lama-lama kelamaan jin tu sendiri jatuh cinta kepada manusia tu. Okey. Jin asyik juga ada yang berpunca daripada sihir. Asalnya
pesakit tu disihir oleh seseorang, tetapi lama kelamaan jin tu sendiri, jin sihir yang asalnya jin sihir itu jatuh cinta kepada pesakit tersebut. Okay. Saya juga ada kes di mana asalnya sihir, di mana seseorang telah mengupah Tok Bomoh Siam ni untuk menyihir salah seorang pesakit. Kemudian Tok Bomoh tu sendiri pula rasa jatuh cinta dan terpikat kepada si mangsa pesakit. Kemudian Tok Bomoh tu sendiri pula memuja untuk jatuh cinta dan memuja pesakit tersebut. Maksudnya sihir satu bab, kemudian Tok Bomoh tu sendiri pula yang jatuh cinta kepada pesakit pun ada. Okey, ada juga jin asyik yang banyak juga kes berpunca daripada jin saka. Asalnya adalah gangguan jin saka yang kononnya nak jaga keturunan, nak jaga anak cucu. Berpunca daripada jin saka yang nak jaga anak cucu. Kemudian dia rasa sayang, kepada pesakit tersebut. Rasa nak jaga pesakit tersebut. So bila dia rasa sayang, dia akan cuba ganggulah pesakit tu. Kalau yang belum kahwin, dia tak nak bagi kahwin, tak nak bagi dapat anak, bagi berpisah dengan suami isteri. Okey. Selain daripada tu, faktor berlaku jin asyik juga disebabkan oleh kelalaian pesakit itu sendiri. Ada pesakit yang perempuan terutamanya suka bermandi bogel. Bila bermandi bogel, ada jin-jin yang liar berkeliaran ni mengintai-ngintai. So jatuh cinta jugalah. Okay. So sebab tu saya selalu pesan kepada pesakit-pesakit saya, jangan amalkan jangan amalkan mandi tanpa sebarang pakaian basahan ni lah. Boleh menyumbang kepada faktor berlakunya gangguan jin asyik. Okay. Okey, apakah pula ciri-ciri ataupun tanda-tanda seseorang tu diganggu oleh jin asyik? Apakah ciri-ciri ataupun tanda-tanda seseorang tu terkena gangguan jin asyik? So yang pertamanya, pesakit tersebut, individu tersebut hilang nafsu kepada pasangan dia. So misalnya pasangan yang macam bercinta nak kahwin, pada mulanya dia berkawan elok, dia rasa rindu, rasa sayang, tiba-tiba hilang rasa rindu dan sayang. Suami isteri pun sama juga. Di awal perkahwinan dia rasa elok, dia bahagia dan sebagainya. Tiba-tiba perasaan rindu dan sayang terhadap pasangan itu berubah menjadi dingin. Dia bermula dengan dingin dan kemudian jadi hilang nafsu pula. Okay. Ataupun bagi yang belum berkahwin, bagi pesakit yang belum berkahwin, bila ada gangguan jin asyik akan menyebabkan lambat dapat jodoh. So sifat jin asyik tadi, dia suka kepada pesakit tu. Bila jin tu suka kepada pesakit, dia akan cuba menghalang daripada pesakit tu untuk berkahwin. So contoh-contohnya banyak yang berlaku bila si pesakit ni baru kenal dengan seseorang. Di awal perkenalan tu dia rasa okey, rasa seronok, rasa bahagia. Tapi bila mereka dah mula berhajat untuk lebih serius, untuk start nak masuk minang, untuk mendirikan rumah tangga, perasaan tadi dia tiba-tiba dah menjadi tawar, menjadi tak ada perasaan, hilang rasa rindu, hilang rasa sayang. Okey, susah dapat jodoh lah. Kalau yang dah memang dah kahwin pula, bila dah kahwin pula, gangguan jin asyik ni dia akan ganggu pasangan suami isteri tadi supaya selalu bertengkar. Benda-benda yang kecil, hal-hal yang kecil pun akan jadi berlarutan pertengkaran tu. Disebabkan oleh kopi mungkin sedikit tawar, dah jadi bertengkar, marah-marah, dan marah-marah tu pula dia akan melarat-larat sehingga lebih teruk. Okey, selain daripada hubungan suami isteri terganggu, ada juga akibat gangguan jin asyik, dia akan menukarkan pasangan tersebut untuk dapat anak. So jin asyik tadi dia akan ganggu rahim si pesakit perempuan tersebut sehingga mungkin berlaku keguguran, sehingga berlaku susahlah nak lekat anak. So tujuan dia, matlamat dia supaya pasangan tadi jadi bertengkar. Bila dah tak dapat anak, maka mungkin pasangan tadi akan rasa
kecewa, jadi marah, bertengkar, maka pertengkaran mereka ni akan melarat lebih teruk sehingga berlaku perceraian. Inilah yang jin asyik tadi suka. Okey, antara tanda-tanda lain seseorang tu terkena gangguan jin asyik, dan yang paling banyak berlaku adalah tanda kesan-kesan lebam. Lebam secara tiba-tiba, ada dapat love bite. Kalau memang pasangan suami isteri ada love bite tu tak ada masalah. Mungkin pasangan yang memberi gigitan cinta. Tapi kalau yang masih bujang, siapa yang tiba-tiba membuat love bite tu? Dan kebanyakan kes juga love bite ni juga, kesan-kesan lebam ni juga, dia ada di kawasan-kawasan yang sangat-sangat sensitif. Di celah-celah peha, di celah-celah peha dekat-dekat dengan perut, bahagian ari-ari, bahagian-bahagian yang kalau kata pasangan suami isteri, tempat-tempat yang sensitif untuk memberi rangsangan. Okey, selain daripada tu, orang yang terkena gangguan jin asyik juga biasanya selalu kena tindih. Selalu kena tindih semasa tidur. Ada yang lebih teruk, dia terasa ditiduri. Dia rasa bagai ditiduri, dirogol. Ada yang lebih teruk, dia rasa macam itulah. Dia rasa macam melakukan hubungan suami isteri, melakukan hubungan seks dengan sesuatu. Ada yang kes yang saya jumpa, dia rasa memang terasa seseorang, ada makhluk yang datang cium dia, peluk dia, gomoh dia, sehingga kan membangkitkan rasa gairah dia dan sebagainya. Okey. So akibat daripada gangguan-gangguan apa yang berlaku saya terangkan tadi, maka sifat si pesakit tadi menjadi tak stabil lah, emosi dia tak stabil, bad mood, dia sentiasa marah-marah, moody dan sebagainya. Badan dia juga menjadi lesu dan sebagainya. So gangguan jin asyik ni juga biasanya juga dia akan rasa perasaan rindu, rindu kepada seseorang yang dia tak tahu. Kadang-kadang dia mimpi seseorang, mimpi kalau pesakit tu perempuan, dia mimpi seorang lelaki, dia tak kenal lelaki tu, dia kata dalam mimpi tu, tapi dia rasa macam rindu dan sayang kepada lelaki tersebut. So hati-hatilah, ini antara tanda-tanda dan simptom-simptom terkena gangguan jin asyik. Okey. So untuk buat rawatan kaedah gangguan jin asyik, so dari segi rawatan, okay, apa yang kita boleh buat sebagai pesakit, apa yang boleh dilakukan oleh pesakit untuk merawat masalah gangguan jin asyik. Yang pertama sekali, okay, yang paling pertama dan yang paling utama adalah berjumpa dengan perawat untuk buat rawatan ruqyah. Okay. Carilah perawat yang syar'i, carilah perawat yang mengamalkan bacaan ayat-ayat ruqyah syariah, buat rawatan ruqyah, okay, buat terapi ruqyah. Okay, itu yang pertama sekali, yang paling utama. Yang keduanya, perlulah menjaga amalan-amalan zikir-zikir benteng diri harian. Okay, tak kisahlah nak baca zikir al-maksurat, zikir pagi petang, kena jaga. Okay, salah satu juga antara kelemahan jin asyik ni, dia tak suka kepada benda wangi. So salah satu teknik rawatan untuk gangguan jin asyik adalah dengan berwangi-wangian dengan minyak wangi kasturi. So sebaik-baiknya kasturi lah. So tak kira lah kasturi apa pun. Kasturi ni ada banyak jenis. Kasturi hitam, kasturi kijang, kasturi putih, kasturi merah, kasturi za'faran. So kalau tanya saya, asalkan namanya kasturi, pakai je lah. Okay. InsyaAllah sangat-sangat bunjarak, sangat-sangat berkesan. So berwangi-wangian ni pula bukanlah waktu kita nak keluar rumah. Berwangi-wangian dengan kasturi ni time kita nak tidur. Sebelum kita masuk tidur, sapukan minyak wangi di hujung-hujung jari tangan. Di hujung jari tangan ada 10, sapu di hujung jari kaki ada 10, sapu minyak wangi di telinga, sapu di mata, di lubang hidung, di mulut, di puting payudara, pusat kubur dan dubur. Kemudian barulah pakai minyak wangi di nadi-nadi, barulah sapu di leher dan sebagainya. So berwangi-wangian sebelum nak tidur. Okay. So antara yang boleh diguna pakai adalah minyak wangi kasturi. So misalnya kalau yang berminat dengan produk saya, boleh PM saya ada jual minyak wangi kasturi kijang dan juga kasturi hitam yang telah pun di ruqyah. Okay. Sekejap.
Okey. Kebetulan saya ada dua ni. Ni adalah minyak wangi kasturi. Ini kasturi kijang, ini kasturi hitam. Yang mana yang berminat untuk dapatkan minyak wangi kasturi yang telah pun diruqyah, boleh PM saya, boleh direct WhatsApp saya, PM saya lah. Okey. Selain daripada tu, saya menyarankan pesakit mengamalkan membaca surah Ar-Rum ayat 21. Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Saya ulang, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Saya ulang lagi sekali, surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang membawa maksud, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan jadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Okey, surah Ar-Rum ayat 21. So kalau pesakit yang terkena gangguan-gangguan jin asyik, amalkan baca ayat tersebut setiap hari. Selepas solat baca 3 kali ke 5 kali ke 7 kali ke, tak ada masalah. So bagi masalah-masalah yang ada masalah rumah tangga, berat jodoh, rumah tangga selalu bergaduh, yang berat jodoh tak jumpa pasangan, belum jumpa pasangan yang sesuai, saya memang minta diorang mengamalkan membaca tadilah ayat 21 daripada surah Ar-Rum tadi. Itu antara kaedah rawatan untuk gangguan jin asyik. Okay. So insyaAllah tajuk saya cuma ambil tajuk yang ringkas dan simple dan padat saja, insyaAllah. So kita kembali kepada sesi Google Meet. So yang mana yang ada soalan, boleh bertanya soalan. Encik Yusof, Ustaz Yusof boleh raise hand dan boleh bercakap, ada soalan dan sebagainya. Ustaz Yusof boleh. Assalamualaikum semua. Saya nak bertanya berkaitan dengan ayat-ayat ruqyah. So selama ini apa yang kita pelajari, sama ada ayat-ayat ruqyah asas 20 lebih kelompok tuh, ataupun ayat-ayat manjir, semua ada persamaan. Itu telah yang kita pelajari, begitulah kita menggunakan ayat-ayat ruqyah ataupun ayat-ayat manjir untuk membuat ruqyah, rawatan ruqyah. Jadi soalan saya, adakah boleh selain daripada ayat-ayat ruqyah itu, bolehkah kita menggunakan ayat-ayat lain? Maksud saya, jika ayat-ayat yang berkaitan itu tidak mengapalah, tapi kalau ayat-ayat yang tidak berkaitan, kami akan perguruan akan mengatakan bahwa ayat itu kurang sesuai, tidak bertepatan kepada rawatan yang perlu kita rawatkan. Itu yang setahu saya begitulah. Cuma apa yang saya pikirkan adalah bahwa pada waktu yang sama kebanyakan guru-guru akan mengatakan bahwa membaca ayat-ayat ruqyah ataupun ayat-ayat Al-Quran itu adalah menghadirkan ataupun menarik rahmat daripada Allah untuk mencapai kesembuhan kepada pesakit. Jadi soalan saya, adakah boleh baca ayat-ayat lain yang mungkin kurang tidak berkaitan? Mungkin dia memang ayat Al-Quran, tapi mungkin ayat itu tidak berapa kena. Apakah dibolehkan baca ayat-ayat yang sebegitu? Sebab kadang-kadang ada pesakit yang mungkin, contohnya dia pesakit kanser, dia mungkin bukan gangguan jin. Mungkin dia niat baca
seluruh Al-Quran daripada Al-Fatihah sampai ke surah yang last tu yaitu An-Nas, dengan niat dia meruqyah untuk memohon rahmat Allah, kurniakan kesembuhan. So itu soalan saya serahkan kepada Kos dan Ustadz Sinar untuk berikan penjelasan. Terima kasih. Okey, soalan, terima kasih kepada Ustaz Yusof. Okey, terima kasih kepada Ustaz Yusof. Saya akan menjawab dulu. Persoalan mengenai membaca ayat-ayat ruqyah. Okey, seperti mana yang saya dengan Ustaz Sinar selalu memberi penjelasan. Saya selalu mengamalkan minimum 20 kelompok ayat ruqyah ni. Okay, ini adalah bacaan asas saya hampir untuk kesemua masalah. Okey, kemudian kita juga tak ada masalah untuk tambah ayat-ayat lain. Okey, kita kena faham yang pertama sekali bahawa Al-Quran itu sebagai penawar dan rahmat. Keseluruhan Al-Quran itu adalah sebagai penawar dan rahmat. Saya ulang, keseluruhan Al-Quran itu sebagai penawar dan rahmat. So bermaksud apa sahaja ayat di dalam surah dalam Al-Quran boleh kita berjadikan sebagai ayat-ayat ruqyah. Tak kisahlah ayat tu surah Duha ke, surah Toha ke, surah Al-Mulk ke, surah Al-Waqi'ah ke, mana-mana ayat, mana-mana surah daripada Al-Quran boleh kita jadikan sebagai ayat ruqyah. Sebab kita katakan tadi, kita membaca ayat-ayat ruqyah adalah untuk menarik rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita tak tahu pada ayat yang mana yang kita baca, mungkin dengan penuh keikhlasan pada ketika ayat tersebut, dan pada itulah rahmat Allah turun. Walaupun kadang-kadang kita baca ayat tu tidak bersesuaian, masih tak menjadi satu kesalahan. Okay? Tak menjadi satu kesalahan pun kita baca ayat yang berkaitan soal jual beli terhadap pesakit yang mengalami masalah jenazah. Tak menjadi kesalahan, tidak berdosa sama sekali. Cuma penggunaan ayat, pengkhususan ayat mungkin kurang sesuai, di mana para guru-guru dan ulama, biasanya ulama dan guru-guru yang terdahulu, mereka telah mengkaji ayat-ayat mana ataupun mungkin bersesuaian berdasarkan pengalaman dan kajian mereka sahaja. So mungkin dia macam saya cakap tadi, surah Ar-Rum ayat 21 adalah untuk masalah berat jodoh. Ini bagi saya, sebab saya menerima ayat tersebut daripada guru saya. Tapi mungkin bagi Ustaz Sinar, untuk masalah berat jodoh, Ustaz Sinar menggunakan ayat yang lain. Okey, bagi kepada Ustaz Solihin daripada Ahsaza pula, mereka mungkin ada ayat-ayat sakinah yang lain yang untuk masalah rawatan berat jodoh. So maksudnya ianya berbeza di antara guru-guru masing-masing. Tapi berdasarkan pengalaman guru masing-masing, pengalaman dan kajian guru masing-masing, ayat itu bersesuaian. So bagi saya tak ada masalah. So sebab tu juga kalau kita membeli buku-buku di pasaran, buku Darusshifa, buku Darussalam, ada ayat-ayat lain pula untuk masalah berat jodoh, untuk masalah orang yang bergaduh suami isteri, untuk lembutkan hati. Mungkin ada senarai ayat-ayat lain pula. Tak menjadi masalah kalau kita nak mengikut saranan daripada buku-buku tersebut, kerana pengkhususan ayat ni dia tak ada yang ditetapkan oleh Rasulullah. Belum ada lagi dalam dalil Rasulullah yang mengatakan surah Ar-Rum tadi ayat 21 adalah untuk masalah berat jodoh. Cuma pengalaman guru saya, mungkin daripada guru sebelumnya, ayat tadi menceritakan tentang pasangan-pasangan, menceritakan tentang mawaddah dalam keluarga dan sebagainya. Maka ayat itu sesuai untuk kita baca bagi masalah rawatan rumah tangga yang selalu bergaduh, dan juga bagi yang pasangan untuk berat jodoh dan sebagainya. So bagi saya tak ada masalah kita nak membaca ayat apa pun. Ianya tergantung atas niat kita. Dan kalau pengalaman saya juga, di saat kadang-kadang saya meruqyah kerasukan agresif dan saya dah baca dah ke semua 22 ayat, dan di saat tu juga saya kadang-kadang buntu. Ayat apa lagi saya nak baca untuk mengazab jin ni bagi keluar dan sebagainya. Di saat saya buntu ni, kadang-kadang saya baca je surah Duha. Saya baca je surah Asy-Syams wa duhaha, saya baca je surah Wadduha. Kadang-kadang surah yang tak berkaitan langsung mengenai duha ni membantu saya melembutkan pula hati jin tadi dan memudahkan keluar. So bagi saya
tak menjadi isu, tak menjadi kesalahan langsung kita nak mengambil apa-apa ayat lain pun daripada mana-mana surah ataupun ayat daripada Al-Quran. Itu jawapan daripada saya. Tak Sinar ada nak tambah? Terima kasih Coach. Ada 3 atau 4 poin penting yang daripada persoalan ini, tadi Ustaz Yusuf. Okey. Ya, dan jawapan saya ini sebenarnya adalah kesinambungan adalah daripada jawapan Coach, sebab saya setuju dengan apa yang Coach Kamaru jelaskan tadi. Okey, yang pertama dengan soalan cantik soalan Ustaz Yusuf ni, dengan soalan Ustaz Yusuf ini memberikan saya ilham atau idea untuk nanti mungkin akan datang, saya siapkan dulu nota slide untuk memberi kuliah berkenaan apakah prinsip-prinsip asas untuk memilih ayat-ayat Al-Quran ini sebagai ayat-ayat ruqyah. Jadi dengan saya ajar prinsip-prinsip asas ni, lepas tu akan memberi keyakinan kepada para peserta lain untuk memilih ayat-ayat selain daripada yang 20 kelompok ayat yang biasa dibaca sebagai tambahan, apa lagi ayat-ayat lain. Nanti saya, insya-Allah saya akan moga Allah permudahkan untuk saya boleh buat persediaan untuk buat bagi kuliah tentang prinsip-prinsip asas memilih ayat-ayat untuk ruqyah. Jadi bila dah tahu prinsip ayat ni kita sendiri boleh pilih ayat apa yang kita ingin baca untuk meruqyah. Itu pertama. Poin kedua, yang apabila dikatakan ayat itu tidak sesuai, mesti yang ini saya perlu tekankan, semua peserta terutama yang kurang pengalaman mesti faham. Bila dikatakan ayat ini sesuai, ayat itu tidak sesuai, dia bukan satu hukum hakam yang mutlak. Dikatakan ayat ini tidak sesuai, tapi mungkin dia sesuai dalam situasi tertentu. Yang penting dia ayat Quran atau doa hadis Nabi. Dan ada masanya ayat kita katakan ayat ini sesuai, tapi dalam situasi sakit lain yang mengalami sakit yang hampir sama, tidak ada pula nampaknya kesan dengan ayat yang kita katakan sesuai untuk kalau orang kerasukan jin. Sebab sesuai tidak sesuai ini dia cara kita penilaian kita dalam ilmu ruqyah syariah ada cara dia, tidak bukan seperti yang orang awam biasa fikirkan. Sebagai contoh, macam untuk merawat sakit disengat kalajengking, tidaklah semestinya kalau kita katakan sesuai hanya mencari ayat Quran yang ada menyebut kalajengking baru boleh merawat sakit disengat kalajengking. Ada hadis Nabi mengatakan sahabat merawat ketua kampung yang disengat kalajengking dengan surah Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah itu menceritakan tentang kebesaran Allah, tentang cara berdoa. Tidak ada disebut binatang, tidak ada disebut kalajengking, tapi boleh juga digunakan untuk merawat sengatan kalajengking. Jadi kesesuaian ayat itu bukan semestinya daripada makna di dalam ayat itu baru sesuai. Seperti Coach Kamaru katakan, kalau kita baca ayat Quran tentang cerita tentang urus niaga, berniaga, kita baca untuk merawat pesakit. Ada masanya ayat itu sesuai juga untuk merawat pesakit gangguan jin, pesakit kepala. Malah yang 20 kelompok ayat itu yang kita selalu baca untuk merawat pesakit kerasukan yang mirip manzil nih, sebenarnya ayat itu juga adalah digunakan sangat efektif untuk merawat sakit kanser. Ramai tidak tahu sebenarnya ada perawat dari tanah Arab, dia mengajar cara merawat sakit kanser adalah menggunakan 20 kelompok ayat tersebut. Mungkin ada beza 1-2 ayat, tapi itulah secara secara umumnya ayat itu juga. Malah ayat pembatal sihir itu, wa auhayna ayat 3 ayat pembatal sihir itu dengan yang selalu disebut ada dalam 20 kelompok ayat itu. Yang permulaan itu yang ayat wa auhayna ila Musa an alqi asa. Ada 3 kelompok ayat itu selalu diberitahu oleh peruqyah dan ulama mengatakan ayat pembatal sihir. Tapi ayat itu juga sesuai dibaca untuk merawat kanser. Jadi
kesesuaian tidak sesuai itu dia bukanlah satu peraturan mutlak. Nanti ada masa saya akan insya-Allah akan bagi kuliah bagaimana kita memilih ayat-ayat Al-Quran untuk tujuan ruqyah. Dan last kali berkaitan soalan ini poinnya yaitu itu kita kena faham yang dia ada dua cara berfikir perawat Islam ni. Ada satu mengatakan apapun penyakit, memang Al-Quran tu semua adalah boleh dibaca untuk penawar apapun penyakit. Cuma ada kadang-kadang kita berkesan kita baca ayat-ayat tertentu. Ada pula jamaah tertentu dia dengan sakit kanser dia ada sudah ayat dia untuk baca apa, sakit kepala dia adalah ayat untuk dibaca apa. Terlalu banyak untuk dihafal. Kalau yang satu cara kami itu kita bawa Al-Quran, kita boleh pilih mana-mana ayat yang sesuai. Jadi dua-dua pun boleh. Kalau kita punya kita berguru dengan yang guru mengajar kita sakit ni spesifik ayat dia ni, sakit ni teruskan. Itu lagu yang guru kita ajar. Kalau nak belajar dengan kami guna secara umum boleh teruskan belajar dengan kami atau gabungkan ilmu yang kita belajar daripada beberapa guru. Jadi itu tambahan daripada saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Kita masuk kepada soalan kedua. Apa maksud Coach berkenaan jin asyik mengambil kesempatan daripada perasaan hasad ain manusia? Adakah maksudnya bila manusia timbul hasad dan ain boleh menggunakan jin? Dia bukan macam tu. Tajuk hasad dan ain ni kita dah bincangkan sebelum ni. Bila berlaku ada dua orang individu yang pelempar ain dan hasad kepada individu lain. So bila dia ada perasaan dengki, iri hati kepada kecantikan seseorang lain tu yang boleh menyebabkan berlakunya penyakit ain. Penyakit ain tu asalnya tak ada campur tangan jin, tapi jin tadi boleh mengambil kesempatan bila dia nampak ada ruang terbuka bocor kepada pesakit tu akibat serangan ain, daripada seseorang individu akibat hasad, iri hati, marah dan sebagainya tu, maka jin menumpang untuk menambah perisa, maka sakit yang dialami oleh pesakit tadi semakin sakitlah. Itu sahaja apa yang saya maksudkan. Okey, ringkas sahaja jawapan saya. Ustaz Sinar ada nak tambah? Masa dah pukul 11, kalau tak ada kita Coach, yang ini saya tak ada tambahan Coach, teruskan dengan soalan lain Coach. Okey, soalan seterusnya, macam mana teknik asah ruqyah menenangkan kerasukan yang agresif dan yang mengancam perawat juga dirinya sendiri? Okey, itu bukan teknik asah lagi dah. Okey, kalau nak menenangkan pesakit kerasukan, mengancam perawat, ini bukan asah lagi. Ini adalah lebih detail. So ini sebaik-baiknya kena belajar berdepan. Okey, kena belajar berdepan. Tak boleh nak cerita. Sebab kalau kita sebut memang senang je, tepuk dan picit saja untuk bagi dia tenang. Tapi tepuk yang bagaimana, picit yang bagaimana, tepuk di mana, tepuk kuat mana, kadar dia macam mana. So ini adalah perkara yang memerlukan praktikal. So ini bagi saya memang tak akan terangkan secara lisan macam ni. Memang kena berjumpa dengan guru, belajar dengan guru secara berdepan. Tak ada jalan pintas bab ni. Okey, ini jawapan saya. Okey, jawapan saya pula secara ringkas bagi sedikitlah untuk panduan. Mungkin saudara Zubir ni ada pengalaman sikit-sikit. Okey. Kalau ada jin agresif bersilat ke apa, mungkin satu untuk menenangkan diri sendiri dan orang ramai yang di ini, ulang-ulang baca ayat Bismillahirrahmanirrahim, la tahzan innallaha ma'ana. Di surah At-Taubah, tapi saya lupa ayat berapa, tapi di surah At-Taubah, la tahzan innallaha ma'ana. Ini antara yang diajar oleh Ustaz Sarhan. Baca berulang kali untuk menenangkan diri agar tidak panik,
terutama bila diugut oleh jin yang merasuk, dan orang sekitar pun bila dengar pun akan menjadi tenang. Selepas itu kalau dah banyak pengalaman, kita dah baca ayat-ayat ruqyah, mungkin belum habis tapi sudah baca beberapa ayat-ayat ruqyah. Kalau saya simple saja, saya bagi tahu jin tu, okey begini, saya bukan nak melawan dengan kamu, saya bukan nak bertemu dengan kamu. Kamu tampar saya, kamu cubit saya pun rasa sakit, saya tidak kuat. Allah yang maha kuat. Kamu pun sama juga, kamu bukan kuat, kamu lemah. Kalau Allah ingin mematikan kamu sekarang juga, kamu akan mati. Allah dengan kun fayakun, apa-apa pun boleh berlaku. Jadi dua-dua kita tidak kuat. Apa yang saya ingin berdialog dengan kamu. Kalau kamu bukan Islam, saya ingin memperkenalkan Islam kepada kamu. Duduk diam-diam, jangan agresif. Dan biasanya bila saya cakap begitu, yang kerasukan itu pun akan duduk diam-diam. Yang selalu jadi masalah, ada perawat bawa mencabar. Pesakit itu bersilat, dia bawa perawat itu mencabar perawat pun itu ikut bersilat. Itu yang jadi panjang tu cerita. Kalau saya tak layan, saya suruh duduk diam-diam, biasanya dia akan duduk diam-diam. Jadi itu tips panduan tambahan dari saya, dan seperti yang Coach Kamarul katakan, ini memang dah advanced level. Tapi boleh amalkanlah apa yang saya dah bagi panduan tadi. Saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okey, insya-Allah masa pun dah pukul 11. Insya-Allah ini adalah soalan yang terakhir. Okey. Okey, soalan, adakah sihir yang berkaitan sihir pemisah adalah disebabkan oleh gangguan jin asyik? Contoh, ada pesakit yang kerasukan minta suami ceraikan dia. Okey. Sebab ni kita kena faham apa yang kami bahaskan ni dia adalah perkara yang berbeza-beza. Sihir pemisah itu sihir, jin asyik, saka. So cuma jin asyik ni dia bersifat umum, jin yang jatuh cinta kepada manusia. So jin jatuh cinta boleh jadi daripada sihir, boleh jadi daripada jin asyik, boleh jadi daripada jin luar. So nak minta dia ceraikan dia tu tak semestinya datang daripada sihir pemisah. Boleh juga datang daripada jin saka yang nak minta cerai. Boleh juga datang daripada jin asyik yang minta cerai. So, adakah ianya adalah sihir pemisah ataupun tak? Kita kena memperhalusi, mendiagnos pesakit satu persatu. Ada tak ciri-ciri kena sihir yang lain? Ataupun ada tak ciri-ciri terkena saka? Ada tak ciri-ciri terkena jin-jin daripada hutan dan sebagainya? So, dalam mendiagnos pesakit tu, kita kena teliti satu persatu. So kalau nak kata bila minta suami ceraikan isteri sahaja, tidak semestinya ianya adalah daripada sihir pemisah. Gangguan jin saka juga akan membuat nak bagi jadi bercerai-berai. Sebab jin saka tadi dia nak seorang saja pun boleh jadi macam tu. Jin asyik yang datang daripada busut belakang rumah juga boleh menyebabkan nak berlaku menjadi cerai-berai. Sebab jin asyik tadi jatuh cinta kepada si pesakit. Sebab si pesakit pula selalu mandi berkemban di luar rumah. Maka jin yang di belakang rumah dekat busuk tu jatuh cinta. So kita perlu memperhalusi setiap simptom-simptom dan tanda-tanda apa yang pesakit alami. Sebab tu kalau buat simptom-simptom ni, saya memang tegas. Ada pesakit yang datang kat saya isi borang hanya tik satu dua perkara saja. Dia tak nak cerita yang dahulu-dahulu yang lama-lama. Sedangkan dalam nak jumpa dengan saya, arahan saya senang. Tandakan sahaja apa yang pernah pesakit alami. Sama ada dahulu atau sekarang. Asalkan pernah alami, tanda saja. Saya tak tanya pun tanda yang sekarang saja. So sebagai pesakit berterus terang saja. Ceritakan saja apa yang dia alami. Dahulu ke, sebelum kahwin ke, masa kecil ke, mimpi sekali ke, mimpi 14 kali ke, itu biarlah perawat yang mendiagnos tahap sakit tu macam mana. So, kalau soalan tu, jawapan dia macam tu saja. Kalau minta suami ceraikan dia tu, tak semestinya daripada sihir pemisah. Boleh jadi berpunca daripada jin saka. Boleh juga berpunca daripada jin asyik. So, cuma nak tentukan dia yang mana satu, kena perhalusi. Tak cukup maklumat saya nak membuat analisis tersebut. Okey, itu soalan yang pertama.
Saya jawab dulu soalan sebelum saya serah kepada Ustaz Sinar. Okey, soalan seterusnya, bagaimana nak rawat pesakit yang menyatakan bahawa dirinya terikat di tubuh pesakit? Apakah ayat-ayat yang perlu dibaca untuk membuka ikatan sihir tersebut? Ini juga seperti yang kita jelaskan tadi. Keseluruhan ayat Al-Quran tadi, semuanya boleh dibaca dengan niat untuk memutus ikatan. Tak perlu nak spesifik pun tak jadi masalah. Nak baca ayat kursi untuk memutuskan ikatan boleh. Sedangkan kalau kita tengok kepada sirah, Rasulullah pernah disihir, Rasulullah hanya membaca ayat Mu'awwizat, Al-Falaq dan An-Nas adalah untuk memutuskan ikatan. So nak memutuskan ikatan sihir itu boleh je dengan membaca surah Al-Falaq An-Nas. Berdasarkan hadis di mana Rasulullah pernah disihir dengan ikatan rambut kepada sikat, di mana sewaktu sahabat mengambil sikat tersebut sambil memutuskan rambut tu, sahabat membacakan surah Al-Falaq An-Nas. Cuma saya tak ingat sahabat yang baca ataupun Rasulullah sendiri yang baca. Nanti Ustaz Sinar mungkin boleh betulkan. Cuma maksudnya dalam hadis tersebut menceritakan bahawa Al-Mu'awwizat, surah Al-Falaq An-Nas tu sahaja pun sudah boleh digunakan untuk memutuskan ikatan. So bagi saya jangan terlalu kita sempitkan pemikiran kita, ayat ni sahaja untuk memutuskan ikatan. Ayat ni sahaja untuk memutuskan ikatan. Tak jadi masalah. Mana-mana ayat di dalam Al-Quran boleh dibacakan sebagai untuk memutuskan ikatan. Cuma yang menjadi kelaziman untuk baca, Al-Falaq An-Nas boleh dibacakan untuk memutuskan ikatan. Ayat kursi juga boleh dibacakan untuk memutuskan ikatan. Ayat-ayat lain ataupun yang dikenali sebagai ayat-ayat pembatas sihir, itu juga boleh dibacakan untuk memutuskan ikatan, iaitu surah Al-A'raf ayat 117 hingga 122 dan juga surah Yunus ayat 81-82 dan juga surah Toha ayat 20 kalau tak salah saya, ayat 69 nanti saya paste. Itu juga boleh. So tak ada masalah nak baca ayat mana pun. Cuma nak menjadi apa yang selalu perawat baca, okey, saya dah paste di ruangan komen. Itu adalah 3 ayat pembatas sihir, itu juga boleh baca. Surah Al-Falaq An-Nas juga boleh baca. Ayatul Kursi juga boleh baca. Surah Al-Mu'minun juga boleh baca. Afahasibtum tu. Okay, ayat Afahasibtum, ayat 115 hingga 118 juga boleh dibaca. Tak ada masalah. Bab ayat ni saya sangat-sangat kurang gemar. Orang terlalu spesifik sangat ayat mana. Boleh, ayat mana-mana pun boleh. Yang penting niat kita tu sahaja betul untuk memutuskan ikatan-ikatan sihir. Sebab kadang-kadang bila kita terlalu sempitkan pemikiran hanya ayat yang saya paste ni sahaja untuk memutuskan ikatan, nanti bila puan amalkan, ikatan tu tak putus pun. Macam mana Ustaz? Saya dah baca dah ayat pembatas sihir tapi masih terasa lagi ada ikatan di leher saya. Tak putus pula. So mungkin ayat lain yang lebih sesuai untuk dibacakan untuk pesakit. So kita kena mencari-cari. Sebab tu saya lebih gemar membaca banyak ayat ruqyah. Dalam satu sesi ruqyah paling kurang minimum 20 ke 30 minit kita baca ayat ruqyah. So kita baca tadi satu buku ayat ruqyah ni, mungkin ayat yang ke-7 adalah yang menyebabkan ikatan sihir tadi terputus. Sedangkan ayat tadi bukanlah pengkhususan sangat untuk memutuskan ikatan sihir. Mungkin ayat ke-14 dalam buku ni yang memutuskan ikatan sihir. So bagi saya jangan terlalu kita menghadkan, menyempitkan pemikiran kita mesti ayat-ayat tersebut sahaja untuk memutuskan ikatan-ikatan sihir. Ayat mana-mana pun tak jadi masalah. Okay? Kita baca sahaja dengan niat. Perbetulkan niat kita balik. Baca dengan niat untuk menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang, kita baca ayat ruqyah adalah untuk menarik rahmat Allah. Dengan rahmat Allah kita sembuh. So rahmat Allah mungkin dah turun pada ayat-ayat yang mungkin kita rasa pada baca amanah Rasul rahmat Allah turun dan putus segala ikatan-ikatan tersebut, ikatan-ikatan sihir tersebut. So kita tak tahu. So kita bacakan saja sebanyak mungkin yang kita termampu. Okey, itu jawapan daripada saya. Okey, Ustaz Sinar. Okey coach, saya okey, soalan pertama saya ikut jawapan dari coach.
soalan kedua saya akan bagi satu jawapan yang ringkas dan selepas tu saya akan tanya pendapat coach lah. Kalau kita boleh, saya boleh ijazahkan dua doa tadi, kita baca ringkas ya sekali-sekali, satu kali saja, lepas tu terus ijazahkan. Jadi yang soalan kedua ni saya jawab secara ringkas sebab coach pun dah panjang lebar, dah cantik dah apa yang coach dah jawab soalan kedua. Tapi sebagai tambahan untuk menunjukkan bahawa ayat-ayat lain pun boleh dibaca. Untuk saya, kalau orang yang mengatakan tubuhnya terikat, dan saya tidak akan uraikan panjang, sebenarnya panjang cerita ni, tapi saya bagi terus sajalah dia punya ayat, iaitu boleh baca ayat 58 surah Yasin, salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu yang saya selalu baca kalau ada orang terikat, diri dia rasa terikat, untuk dibuka ikatan tu, untuk itu jin dapat lepas pergi. Dan ada kalau perempuan yang ingin membaca tapi waktu tu dia mungkin datang haid, dia berpegang kepada mazhab yang mengatakan perempuan yang datang haid tidak boleh baca Quran, maka boleh juga baca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Niat semoga Allah membuka ikatan. Jadi itu saya jawapan saya secara ringkas. Saya akan bertanya kepada coach kalau kita boleh ijazahkan dua doa yang tadi ada dalam slide itu, kita ringkaskan dengan baca sekali-sekali satu doa itu sekali saja, dan terus saya ijazahkan. Saya serahkan kepada coach. Silakan Ustaz Sinar. Okey, kalau begitu, okey, saya akan buka balik skrin yang ada ayat-ayat tadi untuk yang lain supaya boleh baca. Okey. Okey, sekarang saya akan ada dua ayat, ada dua doa tu saya akan ijazahkan. Doa yang pertama saya baca sekali, masing-masing boleh baca dengan mute mikrofon, tidak perlu dibuka sebab kalau semua baca serentak akan banyak bercampur suara, tidak akan kedengaran dengan jelas. Jadi okey, dengan ini saya akan baca, kita baca dengan Bismillah dahulu. Mungkin kita doa ini dahulu sebab ini yang okey, saya akan baca Bismillah, ikut nanti baca Bismillah, lepas tu saya akan baca sekali, ikut juga baca sekali, lepas tu saya ijazahkan, masing-masing boleh terima, boleh berkatakan saya terima ijazahnya ataupun apa-apa yang sama maksud dengan tu. Atau ada yang suka sebut qabil tu, saya terima ijazahnya. Okey, kita mulakan dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal azim Rabbal arsil azim ayyasfiya. Dan doa ini kalau untuk perawatan, kalau ikut hadis Nabi dibaca 7 kali, maka dengan ini saya ijazahkan doa ini kepada para peserta yang hadir ini. Semoga bermanfaat kepada kita dunia dan akhirat. Di dunia sebagai doa memohon kesembuhan kepada Allah, dan di akhirat dia menjadi pahala, sebab ini doa hadis Nabi, itu menjadi pahala kepada kita. Jadi dengan itu saya ijazahkan, kita pergi pula kepada doa yang kedua. Okey, kita akan mulakan baca dengan Bismillahirrahmanirrahim dahulu. Lepas saya baca, yang lain boleh ikut baca yang di skrin tu. Okey, saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma hajidu wa huwa hazir. Maka dengan ini saya ijazahkan doa daripada hadis Nabi ini kepada semua peserta yang hadir. Semoga doa ini bermanfaat kepada kita dunia dan akhirat. Dengan itu selesailah, saya akan tutup skrin. Selesai saya memberi ijazah, saya akan tutup semula skrin ini. Okey, saya serahkan semula majlis ini kepada Coach Kamarul. Okey, terima kasih kepada Ustaz Sinar. Kenapa saya sekali lagi saya ulas kenapa saya tidak begitu setuju sangat asas pengkhususan ayat ni? Sebab
bila bertanya kepada saya, mungkin pengkhususan ayat saya untuk memutus ayat lain. Bila bertanya kepada Ustaz Sinar, pengkhususan ayat untuk memutuskan ikatan ayat lain. Nanti tuan-tuan berjumpa dengan perawat Ustaz Akhir Reda, ayat untuk memutuskan ikatan sihir, mungkin Ustaz Akhir Reda menggunakan ayat lain. Ustaz, nanti tuan-tuan perempuan berjumpa pula dengan Ustaz Solihin Asaza, mereka menggunakan ayat lain. Nanti tuan-tuan dan perempuan semakin confused pula. Kenapa ada 5 orang perawat, ayat untuk memutuskan sihir ni lain-lain? Sebab guru kami berbeza-beza. Lain guru, lain pengalaman dia, lain penggunaan ayat dia. So sebab tu bagi saya, kita kena faham satu saja. Keseluruhan Al-Quran itu adalah penawar. So kita bacalah ayat mana-mana pun, insya-Allah dia tak akan jadi masalah. Cuma ikutlah perguruan masing-masing. Dengan siapa kita belajar, maka kita ikutlah kaedah tersebut. Itu sahaja. Okay? Cuma bagi pesakit, kadang-kadang dia dah rawat dengan mungkin puluhan perawat dah. So puluhan perawat dah bagi macam-macam zikir, macam-macam ayat untuk dia amalkan. Mungkin dia akan jadi berbeza-beza pula pendapat-pendapat antara perawat-perawat. Okay, insyaAllah masa pun dah pukul 11 suku. Saya serahkan kepada Ustaz Sinar dengan untuk kata-kata penutup. Terima kasih Coach. Alhamdulillah kepada dan kepada syukur kepada dan puji kepada Allah, dan terima kasih kepada para peserta yang hadir pada malam ini. Akhirnya kita ada lebih 20 orang yang hadir. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, dan siapa yang istiqamah hadir kuliah ini, kuliah-kuliah mingguan kita, memang akan tahu kuliah kita ni berbagai variasi. Ada topik asas, ada masanya kami bagi juga advance level, walaupun kami selalu kata ini untuk orang yang baru belajar. Ada masanya kami bagi juga advance level. Ada masanya kita bagi ijazah, bacaan, doa-doa. Jadi rezeki lah. Macam contoh, siapa yang hadir hari ini dapat diajar 2 doa dan diijazahkan. Jadi siapa yang istiqamah, dia akan dapat banyak benda, dan yang kami konsisten, kami cuba ajar walaupun advanced level, walaupun topik-topik kadang-kadang yang tidak ada diajar di kursus-kursus lain, seperti contohnya mengenali tenaga dalam, memahami tenaga dalam. Kami ajar, tapi kami akan cuba gunakan bahasa yang penerangannya mudah faham. Memang kami ada guna istilah-istilah yang diajar dalam ilmu-ilmu tertentu lah, istilah teknikal, tetapi kami coba sampaikan dalam bahasa mudah faham. Dan semoga setiap kita dengan hadir majlis ilmu ini, kita dapat menambah ilmu kita, dapat menambah kefahaman kita, dan semoga semua yang asalnya dulu cuma white belt, baru berjinak dengan dunia ruqyah, semoga hari demi hari, tahun demi tahun akan menjadi peruqyah juga, pandai meruqyah, keluarga, rakan sejawat, kalau cikgu meruqyah murid yang histeria dan sebagainya. Sebab bagi pendekatan kita, ruqyah itu mudah, boleh diamalkan. Yang penting belajar, ada ilmu, faham, boleh diamalkan. Tidak perlu bertapak, tidak perlu berwirid sampai berpuluh-puluh ribu. Kalau nak berwirid banyak-banyak, berzikir, silakan. Tapi tidak perlu menyusahkan diri, asal faham, boleh diamalkan. Jadi kami ucapkan terima kasih, dan juga saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, ada menyinggung perasaan para saudara-saudari sekalian. Maka dengan ini saya serahkan semula majlis ini untuk penutupan kepada Coach Kamarul Aziz. Silakan Coach. Coach pula yang mute mikrofon. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua peserta pada malam ini. InsyaAllah semoga apa yang kami sampaikan ni ada manfaat kepada tuan-tuan dan perempuan. So insyaAllah kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan dengan tajuk yang mungkin berbeza. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okay. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi di minggu hadapan, dan boleh untuk live group